Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang berusaha tuan pengurusi masjid, yang berusaha tuan timbalan pengurusi masjid, yang dihormati barisan AJK masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lainnya sebelum esok bermula penangguhan kuliah. Saya pun baru dapat berkeliling dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Hari ini last lah program pengimarahan masjid, termasuklah kuliah. Jadi mulai esok sehingga 20 Disember kalau tak silap, ditangguhkan segala program kecuali sembahyang berjemaah, solat Jumaat. Imam-imam nanti dapat pengeliling tu. Baik, nanti 21 hari bulan kalau disambung maka tangguh lagi lah kuliah. Kalau tidak, kita akan sambung lah, insyaAllah. Baik, kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah, tuluhu ma sya'allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun surun sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita sambung kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani yang Jawi, muka surat 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari pihak atas dalam kotak dalam kotak. Surat 14, 6 baris dari pihak atas. Dan dalil harus bersifat mereka itu, yakni rusul. Satu rasul, banyak rusul. Bersifat mereka itu, yakni rusul dengan sifat manusia yang tiada mengurangkan kadar mereka itu, dilihatkan dia ada pada mereka itu alaihimussalatu wassalam. Apa dalil rasul-rasul bersifat manusia? Dilihat pada mereka ada sifat-sifat manusia. Kita tak nampak, kita tak jumpa Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in sampaikan kepada kita melalui kitab-kitab mereka. Ya. Jadi bersambung-sambung. Dan menghimpunkan, itu sebab belajar kena berkitab. Kalau tak berkitab, bahaya. Kenapa bahaya? Sebab orang salah tak mengaku salah. Dan orang salah tu pun tak tahu dia tu salah kadang-kadang. Ya? Jadi lebih selamat macam apa nama segala maklumat selain maklumat agama kan. Ni tu kuliah tangguh. Daripada mana? Saya dapat berkeliling. Usah dia pandai-pandai je tangguh. Tak, memang dapat berkeliling. Sekarang pakai WhatsApp. Pakai surat lambat. Ya tak? Dapat keliling. Baik. Nah, begitu juga maknanya peringatan salah satu salah satu pengajaran. Macam dong jigit. Salah satu pengajaran daripada wabak COVID-19 ni, satulah yang kita boleh ambil pengajaran, maklumat yang tepat tu daripada mana? Ya, semua orang bagi maklumat. Forward. Macam forward. Hari ni saya dapat forward penyerang JDT Kemalangan. Allahu Akbar. Anaknya yang baru lahir meninggal. Ya Allah. Itu betul lah pasal apa ada gambar dengan video. Ya Allah. Kesian Baik, jadi maklumat yang sebenar nak tahu macam mana? Kalau forward maklumat tu bertulis apa semua, kena semak dulu. Ya tak? Jadi kalau daripada MKN, kalau tentang COVID-19, insya-Allah lah ditanggung benar. Begitu juga maknanya diaplikasikan dalam bab agama. Orang si A cakap hukumnya macam ni, si B cakap hukumnya macam ni. Ni yang mana satu ni? A pun mengaku dia betul, B pun mengaku dia betul. Mengaku dia ahlu sunnah. A mengaku ahlu sunnah, B mengaku ahlu sunnah. Jadi caranya tak ada lain dan tak bukan semak dengan kitab. Bila semak dengan kitab, A kata sumber kitabnya sekian-sekian, Faridatul Faraid contohnya. Ini kitab Melayu, bandingkan dengan kitab Arab.
kitab Fathul Majid, Tuhfatul Murid, kitab Tahqiqul Maqam, kitab syarah Imam Ibrahim Bajuri Tuhfatul Murid lah tu. Macam-macam kitab Arab lagi. Itu kitab ulama. Kemudian kitab-kitab ulama tersebut dipadankan dengan tafsir Al-Quran, sama. Dipadankan dengan syarah hadis, sama. Apa lagi? Nak cakap apa lagi? Nak cakap apa lagi? Ya tak? Dah sama semua kitab. Cuma dipermudahkan jadi ke dalam bahasa Melayu. Kemudian dah dipermudahkan lagi bahasa moden. Ya tak? Tinggal belajar saja. Ada yang rumi pula sekarang. Apa lagi alasan kita? Ya tak nak belajar ataupun ulang kaji, ya? Kita dah belajar kemarin Ustaz soal agama. Ya, kena ulang kaji balik. Ya tak? Kena ulang kaji balik. Kenapa? Sebab namanya manusia ni pelupa. Baik, sambung, ya. Jadi ni tadi kena berkitab. Jadi kita tahu Rasul-Rasul itu ada sifat manusia melalui kitab-kitab para ulama lah. Jasa ulama ni tuan-tuan, kita kenal alif bata tu daripada ulama lah, kitab ulama. Kalau dalam konteks Malaysia, ulama daripada Yaman ke India datang mazhab Syafi'i. Tengok balik sejarah, kitab sejarah, buku sejarah, buku sejarah Malaysia kan, tanah Melayu, yang bawa agama Islam ke Malaysia, tanah Melayu ni. Syekh Abdul Aziz apa tu kan, ulama lah dia yang bawa. Tiba-tiba dah pandai baca Jawi, dah pandai bahasa Arab, menolak pula ulama. Ni ulama pun manusia biasa, mungkin ada salah silap. Ulama pun ada tak maksum macam Rasul. Mungkin ulama ada salah ni menafsirkan Quran, mensyarahkan hadis. Kalau awak kata begitu kalau awak anggap ulama yang hafaz Al-Quran, hafaz beratus-ratus ribu hadis tu pun ada salah silap, awak yang tak hafal Al-Quran, yang hadis pun hafal, bukan hafal pun, baca daripada Google aja, apatah lagi salahnya. Itu bandinglah. Pandai bandingkan ulama dengan Nabi, awak bandingkanlah awak dengan ulama. Biar adil. Kalau nak awak start je banding, awak jangan lupa banding diri awak. Kita yang boleh banding, pandai pula yang boleh banding. Baik, Ustaz cakap siapa ni? Golongan yang biasa macam tu, golongan ajaran sesat Wahabi dan yang sama dengannya, yang sekutu dengannya, ya? Maknanya selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebiasaan dalil hujahnya begitu, ya? Baik, sambung. Dan menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah. Segala sifat tu apa? Sifat wujud, kidam, baqa' yang kita dah belajar kemarin. Sifat wujud, kidam, baqa', sifat 20 wajib, sifat wajib, 20 sifat wajib bagi Allah yang wajib atas mukallaf mempelajarinya, iaitu wujud, kidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman, tambah dengan 20 sifat mustahil bagi Allah yang wajib atas mukallaf mempelajarinya, jadi 40. Kemudian tambah satu sifat harus bagi Allah yang wajib atas mukallaf mempelajarinya, jadi 41. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul yang wajib kita pelajari, tambah jadi 45. Tambah lagi 4 sifat mustahil, lawan sifat wajib tadi, sifat mustahil bagi Rasul, yang wajib kita pelajari 4. Jadi 45 tambah 4 49. 49. Kemudian tambah satu sifat harus bagi Rasul, yang wajib atas mukallaf mempelajarinya 1. Jadi 49 tambah 1 50. Baik. Jadi sebenarnya kita bukan belajar sifat 20, kita belajar sifat 50. Banyak kita dah belajar. Ya tak? Kau belajar sifat 20 taklah, aku belajar sifat 50. Banyak je.
Yang sebenarnya 20 tu lawannya, lepas tu tambah harus, ya tak? Baik. Dan menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah. 50 tadi tu, sifat-sifat tu tadi, kalau satu sifatun, sad fa ta marbutah. Banyak sifatun, fa alif ta, ta terbuka, tu bahasa Arab. Macam bahasa Melayu tak ada. Kalau bahasa Melayu satu handphone, banyak handphone juga. Telefon bimbit, handphone bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris one smartphone, banyak smartphones, ada S. Bahasa Arab sifatun satu, banyak sifatun. Macam ibadatun, satu, banyak ibadat, ibadat, atau ibadatun, sambunglah dan sebagainya. Semuanya oleh dua kalimah. Jadi 50 sifat itu tadi terkandung dalam dua kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak ada asyhadu, maka kita sebut la ilaha illallah Muhammadur, pada Muhammad itulah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau ada asyhadu an la ilaha illallah sama, wa asyhadu anna Muhammadar, Muhammadar Rasulullah. Dardur tu ada beza dari segi tata bahasa Arab lah. Jadi kalau yang belajar bahasa Arab marah-marah kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul lah. Tapi kalau dia marah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kau ni marah anak dia kan. Anak dia cakap, bah salah bah, kalau tak ada asyhadu, dia asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak yang kena marah tu pandai. Anak betulkan. Saya salah juga, tapi abah sebut tu salah. Bagus anaknya belajar bahasa Arab. Baik. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kenyataan demikian itu bahawa baik, sebelum tu kita tengok nombor 2 nota kakinya situ. Qauluhu, katanya kenyataan demikian itu. Apa kenyataan yang mana? Artinya kenyataannya menghimpun dua kalimah ini akan makna segala sifat ini semuanya. Alif ha tu intaha, tamat perkataan. Kenyataan bahawasanya 50 sifat yang kita pelajari itu terkandung dalam dua kalimah syahadah. Kenyataan itu bahawa kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah memberi faedah akan ikrar. Ikrar ni pengakuan dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa yang nak dinafikan selain Allah Ta'ala? Apa dia yang nak dinafikan? Yang nak dinafikan tu Tuhan ataupun ketuhanan. Gariskan dekat situ, menafikan ketuhanan. Maknanya dekat sini yang dinafikan tu bukan makhluk. Bukan makhluk. Yang dinafikan tu ketuhanan. Jadi maksudnya bukanlah yang kita nafikan tu batu, kayu, api, air, tanah, angin, bukan. Itu dah memang bukan Tuhan. Yang nak dinafikan ni, kalaulah ada Tuhan selain Allah Ta'ala, itu yang kita nak kata bukan ataupun tak ada. Tak faham lah Ustaz, tak apa. Saya nak faham ni pun 8 tahun pergi kuliah. Seminggu 9 kuliah. Seminggu 7 hari Ustaz. Maghrib 7, subuh 2, 9 lah. Tiap-tiap hari Ustaz, tiap-tiap hari. Kecuali kalau ada sakit ke, motor rosak ke apa. Mula-mula dulu numpang orang. Kemudian dah ada basikal, naik basikal. Pergi kuliah naik basikal? Tak. Naik basikal pergi rumah orang, tumpang orang. Dah ada motor pun, naik motor. Kadang tumpang Ustaz Sufian dulu. Saya sekampung, satu kampung dengan Ustaz Sufian, Hakim Perdana. Kadang dia tak nak pergi, saya paksa juga. Dia ada hal penat kan. Tak apa Ustaz, saya yang mandu, saya yang menunggang.
Kemudian sampailah di kereta kuliah. Baru faham 8 tahun 9 hari 9 kali seminggu tiap malam dan subuh itulah pergi kuliah, barulah faham maknanya. Yang kita nafikan tu la ilaha, tiada ilaha, Tuhan. Bukanlah batu, kayu, api, air, tanah, angin, bukan. Itu dah memang makhluk. Senang cakap, tiada zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Tuhan tu apa? Zat ataupun diri yang ada sifat-sifat ketuhanan. Itu Tuhan lah. Tuhan tu maknanya zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia apa? Manusia jisim yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Ibaratnya macam itulah. Jadi Tuhan tu apa? Zat. Kita tak panggil diri, kita tak panggil jisim, kita panggil zat. Dirilah maknanya sama, diri. Diri yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, itulah Tuhan. Tiada Tuhan, tiada zat yang bersifat-sifat ketuhanan illallah, melainkan Allah saja. Itu yang dinafikan. Bukanlah yang dinafikan tu makhluk. Tiada Tuhan, maknanya api bukan Tuhan, kayu bukan Tuhan, api, angin, tanah, air bukan Tuhan. Itu dah memang bukan Tuhan, tak payah dinafikan. Yang nak dinafikan, andai kata ada Tuhan selain Allah Ta'ala, itu yang kita nafikan. Tak ada Tuhan selain Allah. Pening Ustaz? Tak apalah, tunggu 8 tahun insya-Allah. Tunggu 8 tahun. Kalau tuan-tuan lagi bijak mungkin 4 tahun. Dia ayatnya macam tu, tapi kalau selalu dengar insya-Allah faham. Baik. Dengan menafikan ketuhanan, bukan menafikan makhluk, tidak, menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada, selain Allah tak ada zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Hanya Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu maksud dia. Dah Ustaz jangan ulang ajalah. Ulang lagi saya pening lagi Ustaz. Dan mengisbatkan tu menetapkan. Dia baginya tu yakni Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat Tuhan itu, dan mengisbatkan baginya. Mengisbatku menetapkan hanya Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Hanya Allah lah Tuhan. Selain Allah tak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Hanya Allah yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Dah ulang lagi kan pening lagi. Dan hakikat Tuhan itu, Tuhan tu apa Tuhan? Mereka yang disembahkan. Sebut mereka. Maknanya apa-apa yang disembahkan dengan sebenar. Dan lazimlah bahawasanya ia yakni Allah Ta'ala terkaya. Terkaya dekat sini bukan banyak duit, simpanan KBSP, bukan. Terkaya dekat sini maksudnya tak memerlukan yang lain. Kalau nak contohkan pada manusia boleh. Contohnya si Zaid terkaya daripada orang lain. Maksudnya bukanlah dia tu paling banyak harta, tidak. Dia tidak memerlukan orang lain. Dia boleh buat sendiri. Buat apa? Buat rumah sendiri, buat kereta sendiri. Tak memerlukan orang lain. Boleh ke? Tak boleh lah. Kena ada orang buatkan rumah, kena ada orang buatkan kereta tak? Baik. Jadi terkaya dekat sini maksudnya bukan banyak harta. Allah Ta'ala banyak khazanah. Khazanah Allah sangat luas. Kalau kita faham khazanah Allah sangat luas tu, khazanah Allah sangat besar tu, maknanya Allah ada store yang sangat besar, ataupun gudang yang sangat besar. Bukan pasir gudang yang sangat besar. Ada simpanan, macam-macam simpanan dalam gudang Allah Ta'ala. Salah. Kepercayaan tersebut salah. Bukan itu maksud Allah kaya. Baik. Terkaya Allah daripada setiap-tiap barang yang lainnya. Terkaya maknanya tak memerlukan makhluk lah, senang cerita. Sebab selain Allah tu makhluk. Allah tak perlukan makhluk.
bukan semalam, minggu lepas, hari Isnin, kat Taman Seri Pulai Perdana, Masjid Taman Seri Pulai Perdana, lepas kuliah tu, lepas main Isyak, ada seorang jemaah budak muda remaja, Irfan nama dia, cantik, sedap nama Irfan nama. Ustaz nak tanya, tadi Ustaz kata masa ajar tauhid juga, Ustaz Faridatul Faraid juga. Ustaz tadi sebut Allah Ta'ala boleh menjadikan sesuatu tanpa sebab musabab, maknanya tanpa perlukan makhluk. Allah Ta'ala boleh jadikan sesuatu. Habis kalau macam tu, kenapa Allah Ta'ala turunkan wahyu kena perlukan malaikat Jibril? Contoh satulah, dia nak bagi contoh banyak sangat kan, satu je lah. Baik, begini, Allah Ta'ala boleh turunkan wahyu pada Nabi Muhammad SAW sendiri tanpa malaikat Jibril pun. Tapi Allah Ta'ala jadikan juga, sebab salah satu hikmahnya Allah Ta'ala nak membezakan orang yang belajar dan orang yang tak belajar. Kalau orang yang belajar, dia faham bahawasanya malaikat Jibril itu pada zahir pandangan mata kasar je menyampaikan wahyu. Hakikat sebenar yang menyampaikan wahyu itu Allah Ta'ala. Disampaikan, difahamkan Nabi Muhammad SAW tu, hati Nabi Muhammad tu difahamkan oleh Allah Ta'ala akan wahyu, kata-kata Allah yang tak ada mula tak ada akhir, difahamkan dalam bentuk bahasa Arab, ada mula ada akhir, jadi itu salah satu hikmahnya. Dan saya rangkumkan semua sekali lah. Jadi bukan itu sahaja, segala perkara kat dunia ni Allah Ta'ala boleh jadikan tanpa perantaraan. Maksud tu bab kaunuhu qadiran dan sampai kaunuhu mutakaliman. Jadi ditanya macam itulah, kenapa Allah Ta'ala boleh buat sesuatu tanpa perlukan bantuan, tapi Allah Ta'ala jadikan juga malaikat lah, sebab musabab lah. Itu nak membezakan orang yang betul dan orang yang sesat. Dan Allah Ta'ala tak perlukan makhluk, tak perlu jadikan makhluk pun. Makhluk ni Allah Ta'ala jadikan tak wajib bagi Allah. Apa hukum Allah Ta'ala menjadikan makhluk? Setelah kita belajar 50 sifat ni kan, apa hukumnya Allah Ta'ala menjadikan makhluk? Allah Ta'ala ciptakan kita ni, makhluk ni salah satunya manusia. Makhluk tu selain Allah Ta'ala banyak, salah satunya manusia. Apa tujuannya? Apa hukumnya? Tujuannya iaitu untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Apa hukumnya Allah Ta'ala jadikan makhluk ni? Perlu ke? Mesti ke? Tidak. Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni hukumnya harus tu mesti sah? Tidak. Harus kat situ bukan mesti. Harus tu bahasa Arabnya mubah. Bahasa Melayunya yang paling tepat boleh. Boleh Allah jadikan dan boleh Allah tak jadikan. Ternyata Allah jadikan. Dan Allah tak perlu jadikan makhluk untuk menyatakan untuk dia tu menjadi Tuhan. Tidak, dia dah memang Tuhan. Walaupun tak ada makhluk, dia tetap Tuhan. Dia tetap Khalik, pencipta, walaupun makhluk belum dicipta. Ya tak? Baru dia faham. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau dia tak faham pun maklumlah, baru satu malam dia dengar kan. Baik, sambung Jadi Allah Ta'ala terkaya, tak perlukan makhluk, dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya selain Allah, yakni makhluk berkehendak kepada Allah. Berkehendak kat sini bukanlah maknanya dia minta. Contohnya nasi, ya Allah, aku ni nasi, aku ni tak boleh mengenyangkan, jadi aku minta kepada engkau supaya pinjamkan kuasa pada aku, jadi aku boleh mengenyangkan manusia. Itu dia berkehendaklah tu. Itu pemaknaan yang salah. Bila kata makhluk berkehendak pada Allah Ta'ala, maknanya bukanlah Allah Ta'ala tu berkuasa, makhluk tak berkuasa. Contoh yang diberikan nasi. Nasi tak ada kuasa mengenyangkan, lalu nasi minta pada Allah, ya Allah, aku ni hanya seketul beras contohnya. Aku ni hanya seperiuk nasi, aku tak boleh mengenyangkan, aku tak ada kuasa. Ya Allah, pinjamkanlah aku kuasa, nescaya dengan kuasa yang kau pinjamkan tu aku boleh mengenyangkan manusia. Ada yang memaknakan begitu. Ya Ustaz, iya.
Habis betul salah sat, ya. Dalam kitab bukan macam tu. Dalam kitab Allah makhluk berkehendak pada Allah Taala tu maknanya pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk boleh memilih sendiri nak buat baik atau jahat. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk boleh bergerak sendiri buat baik atau buat jahat. Hakikat sebenar Allah yang tentukan kehendak manusia yang nak buat baik atau nak buat jahat itu, dan Allah yang gerakkan dia tu, makhluk tu buat baik atau makhluk tu buat jahat. Itu fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah banyak kali ulang, tak apa ulang lagi. Saya 8 tahun diulang-ulang. 8 tahun tu pun pendek masa sebenarnya, bukanlah. Macam tuan-tuan juga kuliah Maghrib Isyak. Cuma dia bukan Maghrib Isyak, dia Isyak, kuliah Isyak. Kuliah Maghrib Isyak ni setengah jam 40 minit je. Jadi kalau kuliah Isyak 1 jam 2 jam. Ikut guru saya lah. Kalau dia tak penat, 2 jam dia bantai je. Kadang 2 jam tu 1 jam kelakar je. Kadang 2 jam tu serius je. Tu kepala berat je. Terangguk-angguk. Kadang-kadang dah penat, dia penat sikit, 1 jam, 1 jam setengah. Ya tak? Barulah faham. Baik. Jadi Allah Ta'ala, makhluk berkehendak kepada Allah Ta'ala tu maksudnya bukanlah makhluk tu minta dengan Allah kuasa lalu Allah pinjamkan kuasa, Allah beri pilihan untuk buat baik atau jahat. Tidak, bukan gitu. Itu fahaman Mu'tazilah, fahaman salah, fahaman sesat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, 3 dia kata situ. Tengok nota kakinya. Qauluhu, katanya, maka makna la ilaha illallah itu tiada mereka. Belum. Nota kakinya awal sangat ni. Kita baca dulu dalam kotak. Maka makna la ilaha illallah itu tiada mereka yang disembahkan dengan sebenar pada nafsul amri itu melainkan Allah. Baru tengok nota kaki. Qauluhu, katanya, maka makna la ilaha illallah itu tiada mereka. Alif lam kha tu maknanya ila akhir, hingga akhir. Ini tafri' atas katanya dan hakikat Tuhan itu mereka yang disembahkan dengan sebenar. Ini penjelasan sikit je lah. Tak apalah. Maknanya yang saya sebut tadi, kalaulah selain Allah Ta'ala tu ada Tuhan, itulah yang dikatakan mereka tu, mereka yang disembah dengan sebenar. Tapi kita nafikan, tak ada selain Allah Ta'ala, tak ada zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Baik. Dan lazim, mesti daripada demikian itu bahawasanya la mustaghniyan an kulli ma siwah, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Artinya tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Tak ada yang tak memerlukan yang lain kecuali Allah. Tak ada yang lain tu memerlukan kepadanya melainkan kepada Allah sahaja. Lebih kurang macam tu makna dia. Dan bermula ini lazim, yakni mesti menghimpun ia akan segala aqaid. Aqaid tu ikatan, satu aqdun, banyak aqaid. Aqaid tu ikatan-ikatan, kepercayaan, keyakinan yang bergantung dengan Tuhan. Maka istighna'nya, yakni Allah Ta'ala itu artinya terkayanya daripada tiap-tiap yang lainnya itu melazimkan wajib wujudnya. Allah Ta'ala tak perlukan makhluk, jadi kewujudan Allah tu mesti, wajib dekat situ, wajib akal, mesti. Dan kidamnya, bersedianya, adanya tanpa permulaan, dan bakoknya, kekalnya. Mukhalafatul hawadith, tak serupa dengan makhluk. Dan qiyamuhu binafsihi, bukan kiamat qiyamuhu tu bukan ta marbutah kesilapan cetak dekat situ Dan qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri itu makna bukan stand up. Bukan.
Allah Ta'ala jadikan sesuatu tak perlukan kawan. Qiyamuhu binafsihi. Dan wajib sama, mendengar, dan basar, melihat, dan kalam, berkata-kata. Dan kaunuhu sami'an, keadaannya Allah mendengar. Dan kaunuhu basiran, keadaannya Allah melihat. Dan kaunuhu mutakalliman, keadaannya yakni Allah berkata-kata. Atas kaul, atas pendapat subut, tetap sifat maknawiyah ataupun wujud sifat maknawiyah. Kerana jika tiada wajib baginya sifat ini, nescaya berkehendak kepada yang mengadakan, atau kepada zat, atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Maka apabila wajib baginya segala sifat ini, nescaya mustahil oleh segala lawannya. Maka ini 22 akidah daripada wajibat yang wajib dan mustahilat yang mustahil. Dan melazim ia pula akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin. Daripada sifat-sifat ni yang kita belajar, menafikan wajib Allah Ta'ala menjadikan yang mungkin. Mungkin ni makhluk lah. Makna asal mungkin tu boleh ada dan boleh tiada. Orang Melayu kata mungkin. Mungkin ni 50%. Ni esok ada kuliah dah ustaz. Itu dah bukan mungkin. Itu dah memang confirm. Pasal dah dapat berkeliling. Kalau mungkin tu sebelum dapat berkeliling. Ni esok ada kuliah ustaz. Mungkin ada, mungkin tiada. Asalnya macam tu. 50% ada, 50% tak ada. Tak pasti. Tapi kalau dah dapat berkeliling, wajiblah. Dah pastilah. Baik, Allah Ta'ala wajib tak jadikan makhluk? Tidak. Harus sahaja, boleh sahaja. Boleh Allah jadikan makhluk dan boleh Allah tak jadikan makhluk. Tak ada masalah. Tak ada kewajipan bagi atas Allah Ta'ala. Atau meninggalkan perbuatnya. Buat apa, menjadikan atau meninggalkan perbuatnya, tak buatlah. Dan jika tiada, nescaya lazim ketiadaan istighna'nya daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalnya. Ini dalil kenapa Allah Ta'ala harus sahaja, boleh sahaja jadikan makhluk. Maka ini satu akidah, iaitu akidah harus. Maka jumlah barang yang lazimkan dia oleh istighna' itu 23 akidah. Jadi kalau ada papan putih, boleh nampak istighna' an kulli ma siwa dengan iftikarun apa nama ni, iftikarun ilahi kullu ma ada. Pemecahan dua bahagian tu pada kalimah la ilaha illallah tu, satu, Allah tak perlukan makhluk. Kemudian yang kedua, makhluk perlukan Allah Ta'ala. Jadi kalimah la ilaha illallah tu dipecahkan dua komponen. Satu, Allah tak perlukan makhluk. Yang kedua, makhluk perlukan Allah Ta'ala. Jadi sifat 20 yang kita pelajari itu 23 tu maknanya yang tadi disebut tu, wujud, qidam, baqa' tu kan. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ada 11. Lawan dia ada 11 juga. Jadi 22. Tambah satu sifat harus, jadi 23. 23 tu istighna'. Maknanya Allah, sifat itu menunjukkan Allah tak perlukan makhluk. Dan iftikarun, artinya ni pemecahan iftikar pula, maknanya makhluk memerlukan Allah Ta'ala. Artinya berkehendak segala yang baharu. Siapa yang baharu? Makhluk. Kenapa tak tulis makhluk je ustaz? Senang. Itu pun satu perkara nak membezakan orang belajar dengan tak belajar. Jadi makhluk tu banyak namanya. Mumkinun satu, banyak mumkinat. Baharu bahasa Melayu lah. Maknanya mulanya tak ada, kemudian baru ada. Lagi bahasa Arab, makhluk yang dijadikan. Makhluk tu maknanya yang dijadikan.
Baik, berkehendak segala yang baharu, yakni makhluk kepadanya, yakni kepada Allah, itu melazimkan hayat dan kudrat dan iradat dan ilmun dan kaunuhu hayyan dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman, atas kaul subut sifat maknawiyah. Dan akan wahdaniyah, manakala wajib segala sifat ini, mustahillah segala lawannya, maka jumlah barang yang melazimkan dia oleh iftikar itu 28. Ni bahasa Fatani 18 akidah, 18. Jadi dan kalimah yang kedua iaitu, cukup sampai situ pada penerangan la ilaha illallah. Istighna tadi 23, iftikar 18, 23 tambah 18 jadi 41. Dan kalimah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah, itu memberi faedah. Minta maaf, nota kakinya tertinggal tadi nota kakinya panjang tu, nota kakinya tengok daripada atas luar kotak tu. Qauluhu, katanya, artinya berkehendak segala yang baharu kepadanya, berkehendak makhluk kepada Allah. Diketahui daripada ini tafsir bahawa iftikar itu sifat makhluk, bukannya sifat Allah Ta'ala. Iftikar tu apa? Fakir, asal daripada fakir. Fakir ni lebih rendah daripada miskin. Kalau mazhab kita Syafi'i, mazhab lain miskin tu lebih rendah daripada fakir. Baik, fakir ni maknanya apa? Ni tak ada duit langsung, cawan sompek pun tak ada, ustaz. Itu makna kita lah. Dalam kitab makna fakir itu memerlukan yang lain. Jadi iftikar tu memerlukan yang lain tu sifat makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Maka tiada harus, yakni haram bagi seseorang iktikadkan iftikar itu sifat Allah Ta'ala. Iftikar bukan sifat Allah, melainkan serta mulahazah kepada muta'alluqnya dengan kasrah lam, iaitu